Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung pelajaran kita, iaitu awak refer buku teks muka surat 27. Hari ini kita nak membanding dan membezakan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kita nak bandingkan apa yang ada dalam sel haiwan dan apa yang ada dalam sel tumbuhan. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks dengan kat sini ada sedikit perbezaan saya rasa. Okey, kalau soalan tu minta perbandingan, maksudnya awak kena bagi persamaan dan perbezaan, ya. Kalau dia minta banding beza, maksudnya persamaan pun kena bagi, perbezaan pun kena bagi juga. Jadi awak refer buku teks awak lah, muka surat 27, sebab dekat dalam skrin saya ni tak ada persamaan. Jadi persamaan dia okey, ataupun kita refer yang ni. Okey, saya tunjukkan slide ni. Kita tengok yang ni, ya. Okey. Okey, perbandingan antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Jadi kat sini dia buat dalam bentuk kotak dah. Jadi senang. Yang ni saya rasa lagi senang untuk kita tengok berbanding dengan dalam buku teks tadi. Okey. Persamaan. Kita tengok persamaan dulu. Persamaan. Kedua-duanya, sel haiwan dengan sel tumbuhan, ada membran plasma, ada nukleus. Ni semua ada. Ada cytoplasma, ada ribosom, mitokondria, jalinan endoplasma dan jasad Golgi. Ni semua ada. Okey. Perbezaan. Okey. Ni perbezaan. Dia buat 3 kolom. Nak buat macam ni pun boleh, nak buat bentuk dalam buku teks pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Perbezaan daripada segi bentuk, dinding sel, kehadiran vakul, kehadiran kloroplas, kehadiran sentriol dan bentuk simpanan makanan. Okey, bentuk. Sel haiwan bentuknya tidak tetap. Tak tetap sebab dia tak ada dinding sel. Dia hanya ada membran plasma. Tapi sel tumbuhan tetap. Itu perbezaan, ya. Okey, dinding sel tak ada. Yang ni ada. Vakul. Biasanya sel haiwan memang tak ada vakul. Tapi sel tumbuhan ada. Kloroplas tak ada. Yang sel tumbuhan ada. Sentriol. Sel haiwan ada. Sel tumbuhan yang tiada. Okey. Makanan simpanan. Simpanan makanan, sel haiwan disimpan dalam bentuk glycogen. Sementara sel tumbuhan, makanan disimpan dalam bentuk kanji. Okey. Jadi, kotak ni saya nak awak salin dalam buku nota. Sebagai nota. Okey. Salin dalam buku nota. Okey. Settle lah. Lepas tu kita nak terus kepada praktis formatif 2.1. Okey. Kita refer buku teks sebab buku slide kat sini soalan ni macam tak cukup. Okey, kita tengoklah. Nombor 1, buku teks awak, refer buku teks awak. Praktis formatif 2.1. Okay, nyatakan satu perbezaan struktur antara jalinan endoplasma kasar dengan jalinan endoplasma licin. Nyatakan satu perbezaan struktur antara jalinan endoplasma kasar dengan jalinan endoplasma licin.
Okey, saya rasa jawapannya ada kat sini. Kita boleh tengok sini. Tengok balik slide ni. Yang ni saya bagi kat awak. Okey, ni. Kat sini ada. Kat sini ada perbezaan dia. Okey, boleh dapatkan jawapan daripada situ. Okey, nombor 2. Nombor 1 dah settle. Nombor 2. Okey, nombor 2 dekat slide saya ni ada. Mengapakah penggunaan mikroskop elektron penting dalam mengkaji sel? Sebab apa kita kena gunakan mikroskop elektron kalau kita nak buat kajian tentang sel? Yang dekat sekolah kita tu, kita ada mikroskop cahaya, bukan elektron. Elektron ni dekat universiti dan pusat pengajian tinggi adalah. Kenapa? Sebab mikroskop elektron boleh melihat komponen yang sangat kecil di dalam sel. Untuk mikroskop biasa yang dekat sekolah tu, kita hanya boleh nampak sel saja. Kita tak boleh zoom sampai kat dalam dia punya. Kita tak boleh nampak sebenarnya jalinan endoplasma, jasad Golgi, lysosom, kloroplast. Kita tak boleh nampak. Kita nampak sel tu saja. Okey, yang tu namanya mikroskop cahaya. Okey, saya dah bagi jawapan. Nombor 3. Kloroplas terdapat dalam setengah sel tumbuhan saja. Kloroplas terdapat dalam setengah sel tumbuhan saja. Saya nak alter sikit soalan ni. Dia kata kloroplas hanya terdapat dalam setengah sel tumbuhan saja. Berikan satu contoh. Di sini saya nak awak berikan 2 contoh. Sel tumbuhan yang yang mengandungi kloroplas dan terangkan kelebihannya. Saya alter sikit soalan ni. Okey, jadi untuk nak jawab soalan ni, saya tunjukkan benda ni. Okey ni. Awak boleh tengok dan perhatikan sel macam mana yang ada kloroplas. Dan kalau dia ada kloroplas, apa yang benefit pada dia? Boleh tengok kat sini ya. Nanti awak boleh telitilah apa yang ada kat sini. Jawapan dia ada kat sini. Okey, settle. Nombor 4, banding dan bezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Soalan nombor 4 buku teks tu sebenarnya awak tulis nota tadi. Jadinya macam ni lah yang nota tadi tu. Yang tadi kan sebelum ni kan cikgu suruh tulis nota kan. Awak tak payah tulis dalam nota. So nota tak payah. Awak ambil jawapan tu, awak buat jawapan untuk soalan nombor 4. Bila awak dah buat soalan nombor 4, maksudnya awak dah tak perlu buat nota. Yang tadi tu kita cancel. Okay? Jadi, saya nak awak buat latihan praktis formatif 2.1. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey?